Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung semula perkongsian kita daripada minggu yang lalu, yaitu berkenaan syariat bersahabat. Dan juga pada minggu ini saya sambung sedikit berkenaan syariat ataupun kaedah bagaimana untuk kita berdepan dengan jiran tetangga kita. Minggu lalu ada sebut berkenaan jiran, tapi tidak saya habiskan, dan kita bincangkan lebih dahulu berkenaan bagaimana untuk kita bersahabat dengan sahabat yang kita ada sekarang ini, ataupun yang ada dulu dan juga yang akan datang nanti. Dan sekarang ini yaitu berkenaan adab-adab berjiran ataupun syariat bagaimana untuk kita menjalani kehidupan kita berjiran. Dan saya katakan sebelum ini, semua orang di dunia ini ada jirannya. Tidak kiralah jirannya itu muslim ataupun jirannya itu bukan muslim, ataupun jirannya itu juga muslim tetapi juga adalah keluarganya sendiri, tinggal di sebelah dia, sebelah rumah dia, duduk di sebelahnya juga adalah jiran. Hak dan adab kita terhadap jiran tetangga kita meliputi 40 buah keluarga. Maknanya sekiranya kita berada di satu tempat tu dan keliling kita tu ada 40 buah rumah. Dalam Islam lebih kurang 40 buah rumah itulah dikira sebagai jiran kita. Nak bayangkan, jauh juga tu 40 buah rumah tu. Kalau rumahnya satu, jarak dia 40 ekar, satu rumah 40 ekar, satu rumah 40 ekar, sampai 40 buah rumah tu jiran kita tu, dikira jiran kita. Okay? Maknanya kalau dalam kawasan dekat sekeliling kita tu ada 40 buah rumah sekeliling dia, itu dikira jiran kita. Okay? Apabila ia dikatakan jiran kita di dalam sekitar kediaman kita, maka wajib untuk kita melakukan semua perkara-perkara yang sudah disyariatkan oleh Allah. Okay? Maknanya sekiranya ada kesusahan di dalam kawasan 40 jiran tu, 40 orang, 40 rumah tu, kita juga bertanggungjawab di dalam keadaan sedemikian. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jari atau falyukrim jar." Yang bermaksud, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, falyukrim jar, maka hendaklah ia memuliakan jirannya. Okay? Sekiranya
kita tidak memuliakan jiran yang ada di sekeliling kita, maka kita tidak termasuk di dalam hadis yang disebutkan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berjiran ada beberapa adab ataupun kaidah bagaimana untuk kita menghadapi jiran-jiran yang ada di sekeliling kita, dan juga Islam menetapkan ada 3 jenis hak yang perlu dipenuhi sebagai jiran. Ada 3 hak jiran tetangga. Ini bermaksud hak seorang muslim ataupun seorang jiran itu kepada orang kafir musyrik yang saya katakan tadi, dan juga hak dia ataupun hak jiran tetangga itu kepada orang muslim. Begitu juga hak kepada orang muslim yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nisa yang mana berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa banis sabil ila akhir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan kamu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu sekali-kali mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu. Wabidil qurba wal yatama, dan juga kaum kerabat kamu. Hendaklah berbuat baik kepada keluarga, ibu bapa, dan juga kaum kerabat. Wal yatama, dan juga orang-orang ataupun anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, dan juga jiran-jiran kamu yang terdekat. Wal jaril junubi, dan juga jiran kamu yang jauh. Was sahibi bil jam, dan juga sahabat-sahabat kamu yang dekat dengan kamu. Ila akhir. Sadaqallahul azim. Allah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan kepada sahabat-sahabat, jiran-jiran kita yang ada di sekeliling kita, seperti yang dimaksudkan di dalam firman Allah di dalam surah An-Nisa. Tuan-tuan, adapun kepentingan berlaku baik kita ini kepada jiran yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari. Ini hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia sebut iman je. Okey, maknanya berbuat baik kepada jiran adalah separuh daripada iman. Kan cabang iman tu banyak. Okay. Hatta malu itu juga adalah iman. Orang yang tidak ada kemaluan ni, maksudnya malulah. Kalau kita kasih panjang jadi kemaluan dia. Kalau orang pikir jadi ayat lain pula disebut ustaz ni. Bukan. Maksudnya orang yang tidak ada malunya di dalam dirinya. Di dalam tasdah fasna masyita. Apabila kamu tidak malu, fasna masyita. Kamu buatlah apa yang kamu buat. Kamu membenarikah, kamu menjogetkah depan orang? Kan? Kamu buat apa aja? Malu pun orang tidak ada malu, tidak ada kemaluannya dengan orang sekeliling, maka itu juga adalah tidak beriman, tidak ada imannya, kurang imannya. Begitu juga dengan memuliakan jirannya. Dan Nabi sebut man kana yu'minu, man kana yu'minu. Hadis yang pertama tadi saya sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Yang kedua diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarah. Falyuhsim ila jari. Maka berbuat baiklah kamu kepada jiran kamu juga. Kalau kamu mau iman kamu itu sempurna, kena berbuat baik dengan jiran.
Baik. Seseorang masyarakat mestilah mengambil kira beberapa perkara dalam kita menjalinkan hubungan kita dengan kejiranan kita. Banyak perkara yang kita kena ambil perhatian. Bukan saja kita ni duduk masuk rumah, keluar rumah kita tengok siapa kawan, siapa jiran, begitu je kerja kita hari-hari. Pagi-pagi kita jumpa, Assalamualaikum, apa kabar, jalan. Itu kebiasaan. Kan? Banyak keadaan ataupun kaedah-kaedah ataupun cara bagaimana untuk kita menghadapi jiran dengan untuk mengharmonikan keadaan. Antaranya sama-sama kita menanggung penderitaan tetangga, yakni bersimpati dan membantu kesusahannya. Sama-sama menanggung penderitaan. Kalau ditengok daripada ayat ini, sama-sama menanggung penderitaan. Kalau menderita jiran di sebelah, kita pun ikut menderita. Kan? Maksud dia, sekiranya ada kesusahan yang berlaku kepada jiran tetangga kita, tidak kiralah kesusahan itu berupa diri, keperluan, kesehatan ataupun sebagainya, digalakkan untuk kita masuk di dalam kesedihan ataupun penderitaan jiran kita itu. Maksudnya juga kita bantulah dia, semampu kita. Sama-sama kita menanggung penderitaan. Kalau jiran kita ni jenis yang kalau bercerita pun sedih, kalau dia membawang di sebelah tu sedih, mungkin kita pun ikut juga, kita membawang, sedih juga kita. Sebab kita masuk di dalam penderitaan dia tu. Kan kalau kita mau masuk di dalam kenyataan ni, sama-sama kita menanggung penderitaan. Kalau jiran kita ni suka bercakap perkara yang menyedihkan, kita pun masuk juga bersedih. Maknanya kita juga berada di dalam keadaan menghindarkan diri daripada menyakiti hati tetangga. Jangan sesekali kita menyakiti hati. Itu juga masuk di dalam perkara-perkara iman. Orang yang menyakiti hati manusia, walaupun kan kadang-kadang kita tak perasan apa yang kita cakap. Beli jiran, Assalamualaikum, dia bilang. Hari ini dia bilang tak kerja, dia bilang. Kan? Ataupun dia cakap benda yang sindiran. Kadang-kadang mulut kita ni, lidah kita ni ada tulang bahkan, tapi dia boleh membunuh hati, membunuh jiwa manusia dengan lidah ya sebenarnya. Dan kita cakap sesuatu yang menyindir dia pun terasa. Bila dia terasa sakit hatinya, bila sakit hatinya, berdosalah kita. Sebab kita menyakiti hati jiran kita. Keadaan tu tidak harmoni. Mungkin kita bermasam muka, kita okey, kita tidak perasan yang kita ni cakap benda yang menyakitkan hatinya. Kan? Jadi kita ni buat doa saja. Hari-hari kita menegur, yang dia ni hari-hari sakit hati, kita tidak perasan. Jadi kita sebagai jiran kepada jiran kita, kena juga kita perasan. Macam aku rasa aku bikin sakit hati dia pula, tahu tadi contoh dia. Ataupun terlepas cakap, sebab kita ni mungkin jenis yang suka lepas cakap bah. Kadang-kadang ada orang kadang-kadang begitu. Dia rasa dia cakap benda yang orang kata biasa bagi dia, tapi bagi orang sebenarnya benda tu menyakitkan hati. Ada keadaan begitu. Saya pun ada sahabat macam tu. Bila kita boleh cakap benda tu, nanti kalau sudah perpisahan, kan? Perpisahan baru di situ kita cakap, sebenarnya kau ni, dia bilang, saya mau cakap lah ni sebelum kita berpisah. Kadang-kadang di office kan begitu, perpisahan. Jadi di situ meluap. Kita cakaplah dia terus terang. Walaupun kau ni bikin sakit hati juga sebenarnya, tapi tidak apalah, kau mau pindah sudah, dia bilang. Kita cakap terus terang, masa itulah. Sebab kita tidak tahu, kita ni manusia. Ada orang yang perasaan dia punya perasaan dia. Dia punya mulut apa yang disampaikannya. Ada orang yang tidak perasaan. Melindungi tetangga daripada kezaliman orang lain. Jiran, kita juga jiran, ada jiran kita juga bertanggungjawab untuk melindungi dia dari segala macam aspek. Kalau nak ada jiran tu di sebelah rumah, subuk-subuklah dia. Subuk-subuk rumahnya, ada orang kan. Kan? Kita tahu keadaan jiran kita tu. Kalau kita subuk-subuk di rumahnya macam ada bayang-bayang, dia bilang,
Si anu ini tinggi, kenapa pindik-pindik sudah dibilang jadi orang lain. Mungkin orang lain kita tahu kan. Jangan pula kita pergi masuk rumahnya jadi masalah. Maknanya kita ambil tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Janganlah pula kita, apa yang saya sebutkan tadi, di sekeliling tu ada 40 rumah tu, itu menjadi tanggungjawab kita. Nah, rumah 40 tu di tengoknya di sana, jauh. Cari masalah dia, kan? Naik kereta lagi dia. Berapa ya rumah berjarak saja mau 2 ekar, pergi lagi dia di sana. Bilang ustaz masuk dalam 40 habis, semua dipigi. Masalah juga. Maknanya terlampau terlampau dia menjaga kebajikan jiran, kan? Baguslah macam tu, baguslah. Allah bagi dia. Allah bagi balasan untuk apa yang dilakukannya. Tapi jangan sampai kita menyusahkan diri kita. Ya? Baik. Melindungi tetangga daripada kezaliman orang lain. Sekiranya ada orang melakukan keburukan kepada jiran, kan? Bising ke, mengganggu jiran. Jiran yang mengganggu ni masalah juga ni, kan? Bukan jiran tu yang diganggu, jiran tu mengganggu kita. Kadang-kadang kita pikir jiran ni kena kita jaga dia daripada gangguan orang, tapi jiran ni mengganggu betul. Hari-hari berkaraoke kerjanya, karaoke jadi, itu mengganggu juga kita. Kadang-kadang kita tidak tahu. Kadang-kadang kita pasang anak-anak main. Kadang-kadang orang yang tinggal di atas kan bertingkat-bertingkat. Tanggung jawab kita. Anak main di atas bising, kan? Bobo bising. Terganggu orang di bawah. Orang yang di atas, kita tinggal yang di atas. Tanggung jawab kita untuk meredakan keadaan. Kita rasa macam jangan terlalu bising sebab mungkin orang terdengar di bawah. Itu tanggung jawab kita. Boleh jadi orang terganggu di bawah. Orang yang tinggal di flat-flat di Pangsebuli ini tahulah keadaan dia macam mana, kan? Memaafkan kesalahan tetangga yang tidak disengajakan ataupun yang disengajakan. Kita sebagai jiran mesti ada kesalahan. Bukan jiran tu yang salah. Itu yang saya sebut tadi. Kita sebagai jiran mesti ada benda yang kita buat salah dengan jiran kita ni, kan? Mungkin kita buang-buang sampah, terbuang pula di tong sampah jiran. Minta maaf. Contoh dia, kan? Sentiasa kita ni kena memaafkan orang, memaafkan jiran. Apa je kesalahan dia? Untuk tujuan dia supaya keadaan tu harmoni. Siapa lagi mau tolong kita? Orang di sebelah jiran, kiri kanan je yang boleh tolong kita. Kalau kita kata tak apa, ramai keluarga aku, dia bilang. Ramai juga, aku telefon saja, dia bilang. Datang tu nanti. Jangan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang, tapi sebaik-baik perancangan tu Allah sudah atur kehidupan kita. Kita atur macam ni, Allah mau macam ni, begitulah dia jadi. Dia akan jadi macam tu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik perancang. Maknanya tu yang jawab kita harmonikan keadaan. Apa juga keadaan, kita jadilah seorang yang pemaaf. Bukan setakat keadaan dia itu untuk kita memperbaiki kehidupan kita berjiran. Kalau kita memaafkan jiran kita, apa aja kesalahan dia, tetapi tujuan dia untuk mendidik hati. Umat kita ini sebagai Islam, kita kena didik hati kita. Kadang-kadang kita ni kena cuit sikit, terlanggar sikit pun kita marah, kan? Bagaimana untuk orang kata kita membersihkan hati kita dengan cara macam tu lah, kan? Kadang-kadang kita rasa benda-benda marah ni yang kecil-kecil ni benda kecil saja, tetapi sebenarnya dia mempengaruhi sifat kita. Sedangkan bilang Nabi, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat." Apa Nabi kata? La taghdab. Jangan kamu marah. Bilang sahabat, bagi aku nasihat. La taghdab, diulang Nabi, la taghdab. Jangan kamu marah. Ulang lagi. Bagi aku nasihat, la taghdab. Mesti orang akan bilang, tak boleh kita marah ni, dia bilang. Jadi macam mana kalau kita tak boleh marah? Keadaan kita kawal perasaan kita. Orang yang paling kuat bukanlah orang yang paling hebat, orang yang paling besar badan dia, orang yang paling jago antara semua.
Tetapi orang yang paling kuat adalah orang yang paling tahan, paling kuat menahan kemarahannya. Kalau dia marah dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau dia marah juga dalam keadaan yang duduk, hendaklah dia berbaring. Kalau dia marah juga dalam keadaan berbaring, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak tahu macam mana mau kasih hilang marahnya. Ambil wudu. Kan? Yang terakhir sekali, kalau kita masih marah dalam keadaan kita sudah berwudu dan sudah kita duduk dan sudah kita berbaring, kita kena pergi daripada keadaan yang ada. Kan? Kita marah dalam keadaan di situ, kita kena keluar daripada tempat itu. Ya, itu antara bagaimana keadaan untuk kita menghilangkan rasa marah kita lah. Kalau macam saya katakan tadi, kalau tidak juga hilang marahnya, dia cubalah didik hati dia. Mesti ada kesilapan. So kita ahsanul khaliqin. Manusia ni sebaik-baik penciptaan. Kan? Sebaik-baik penciptaan. Sebaik-baik penciptaan, yang paling sempurna penciptaan Allah Subhanahu wa taala, mesti ada kebaikan. Dan kita sebagai manusia, kita juga bertanggungjawab untuk memperbaiki. Kalau kita rasa tak pernah hilang marah kita, susah betul mau hilang. Kita didik jadi. Kita ini Allah.